Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 2, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas seni kita. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk seni seramik. Okey, apa itu seni seramik? Tengok gambar ni pun dah tahu kan. Seni seramik tu apa? Pasu, labu sayur, macam ni ya. Okey, tak apa. Kita berkenalan dulu dengan seni seramik. Negara kita kaya dengan hasil seni seramik. Seni seramik ialah produk yang dihasilkan daripada tanah liat. Itu ya keyword dia. Produk yang dihasilkan daripada tanah liat. Dikeringkan dengan angin dan dikeraskan dengan api. Pada hari ini kita boleh melihat pelbagai kegunaan dan produk seni seramik yang semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat. Tahukah anda setiap kaum mempunyai seni seramik yang berbeza dengan maksud yang tersendiri? Ya, kita belajar dalam craft ni sebenarnya kita akan menghargailah uh, seni seramik kaum masing-masing, dan kita juga nak menghargai seni seramik yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Macam-macam seni seramik. Jepun dengan caranya, Eropah dengan caranya. Okey. Okey, kita tengok gone through. Ini gambar apa tu? Tengah membentuk pasu kalau tak salah cikgu. Okey, kata kunci ni bergerlis dan tanur. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok dekat sini ya. Okey ya, prinsip-prinsip asas seni seramik. Dalam persepsi seni kita mula diperkenalkan balik prinsip asas. Apa prinsip asas? Ingat lagi tak prinsip-prinsip asas seni? Okey, kita tak apa, kita gone through ya. Prinsip asas dalam seni seramik dapat dilihat pada motif bentuk produk tersebut. Okey, ada yang motif-motif ni apa? Corak pada seni seramik itulah ataupun tekstur dia. Okey, motif pada seni seramik boleh dihasilkan melalui gabungan bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, kesatuan, kepelbagaian, penegasan dan harmoni. Okey, tak apa, nanti kita tengok contoh bagi kamu fahamlah. Okey, contohnya penggunaan unsur warna dan prinsip kontra akan menyerlahkan motif daripada bentuk seramik. Penggunaan prinsip imbangan pula akan menjadikan bentuk produk seni seramik itu lebih stabil. Okey, kita tengoklah satu persatu. Okey, ini contoh dalam buku kamu sendirilah, senang kamu nak faham kan. Okey, kepelbagaian. Kepelbagaian ni prinsip. Okey, cikgu ambil highlight kat sini. Okey, kepelbagaian. Ini prinsip seni. Okey, kalau itu apa tu jalinan. Jalinan adalah unsur seni. Okey, kepelbagaian jalinan mencipta karya menarik. Dua-dua ini adalah dalam bahasa seni visual. Kepelbagaian, okey. Kepelbagaian tu pelbagaikan. Kita nampak ada variety. Okey, kepelbagaian. Jalinan tu pula tekstur. Tekstur sifat satu permukaan, iaitu kita tengok permukaan dia ada macam-macam tekstur kat sini, macam-macam jalinan yang ada. Okey. Boleh faham kepelbagaian jalinan pada seni seramik. Okey, kemudian kita tengok pula keseimbangan simetri. Okey, kalau simetri maksud dia kita bahagi tu seimbang. Ni kalau cikgu boleh conteng kat sini. Okey, sekejap. Kalau nak ambil ni, cikgu boleh conteng kat sini ni. Okey, ni ini kita bagi dua ni. Kita bagi dua. Cikgu tak pakai pembaris ni. Cikgu pakai mouse je. Okey, seimbang dari simetri lah. Kalau asimetri macam ni. Asimetri kalau kamu bahagi dua, dia tak nampak seimbang, tapi sebenarnya dia seimbang. Seimbang kalau kita panggil seimbang macam ni, asimetri. Yang ni simetri. Okey, keseimbangan simetri dan tidak simetri pada karya. Okey, boleh faham? Okey, kemudian cikgu ambil highlighter balik. Okey, penegasan. Ini pun prinsip penegasan. Prinsip penegasan ni apa? Ada benda yang menonjol dekat karya seramik itu. Penegasan merupakan titik fokus atau penumpuan pada bahagian tertentu karya. Nampak kat sini apa yang ditegaskan?
apa yang jadi penegasan? Nah, inilah ni, apa ni, benjolan-benjolan pada pasu inilah. Okey. Senang nak faham? Okey, kontra. Apa itu kontra? Kita ingat balik kontra ni yang berlawanan. Okey, dia sifat yang berlawanan, prinsip yang berlawanan. Okey, kalau kita tengok dekat sini contoh ni cikgu nampak dari segi apa yang berlawanan tu. Mungkin dia apa? Dari segi rupa, berlawanan dari segi rupa kat contoh ni tak berapa kuat lah. Okey, berlawanan ni maksudnya dari segi kalau dia hitam, dia putih. Macam tu. Kita senang nak faham berlawanan dari segi rupa. Kalau bentuk pula berlawanan tu maksud dia semua bentuk menjulang, katalah ada apa tu? Ada penutup belah di penutup dia tu ada macam apa tu? Macam tanduk ke kan? Tanduk tu ke atas. Yang satu lagi penutup tanduk ke bawah. Dia ada unsur kontra dekat situ. Bentuk, kontra dari segi bentuk. Warna hitam putih tadilah. Kalau rupa, corak 2D, corak 2 dimensi tu. Kita boleh imagine corak-corak dia tu ada berlawanan. Okey. Dan jalinan berlawanan. Ada bahagian berlubang, ada bahagian tak berlubang. Dia cuma yang ini tak berapa kuat lah cikgu nak explain kat kamu ni. Cuma kamu ingat keyword kontra ni adalah unsur yang berlawanan lah. Senang. Kalau kamu nak faham, kita tengok macam yin and yang tu. Logo yin yang tu kan. Ada putih, ada hitam dan sebagainya. Okey, kesatuan. Okey, kesatuan ni dari segi seramik ni dia ada konsep tertentu, dapat dilihat pada gambaran keseluruhan. Kita kena tengok keseluruhan tu. Dia ada konsep tertentu. Macam konsep ni apa? Tradisional ke? Ada konsep macam dia nak bagi tahu apa pemandangan ke? So kalau kita tengok dia punya satu set tu, teapot dia, tekor dia dengan cawan dia sama kan. Ini kita panggil kesatuan. Satu prinsip yang berkonsep. Semua tu berulang. Konsep dia bukan berulang macam kita tengok satu set lah, sebab kita dapat lihat dia sebagai satu set. Itu panggil kesatuan. Manakala pengulangan unsur garisan menghasilkan ini dia punya prinsip irama dan pergerakan. Kita tengok dia seperti bergerak, berizm, berirama lah. Okay, kita tengok secara visual lah. Memang prinsip asas seni seramik ni, keunikan dia dekat situ lah. Keunikan dia dekat prinsip seni dia dan unsur seni dia. Kalau prinsip seni ada berapa? Ada 7. Unsur seni ada berapa? Ada 6. So, kamu kena kuasai perkara ini. Sebab kita akan ulang-ulang perkara yang sama. Sebab itu adalah asas dalam seni reka. Apa-apa pun kita kena faham asas prinsip seni tu. Asas seni dan prinsip seni. Unsur seni dan prinsip seni. Okey. Okey, kita masuk jenis-jenis seramik pula. Okey, jenis seramik ni terbagi kepada dua jenis, iaitu seni seramik tradisional. Okey, tradisional ni yang warisan, dan seni seramik contemporary. Contemporary ni apa? Maksud dia seni seramik tu telah daripada warisan tu telah diubah suai, mengalami evolusi, mengalami revolusi, mengalami inovasi kan. Dia berubah-berubah mengikut keadaan lah, contemporary, keadaan semasa. Okey, kita tengok contoh seni seramik tradisional. Seni seramik tradisional dikenali juga sebagai tembikar. Yang inilah kita sebut tembikar lah, pecahan yang kita belajar dulu. Untuk tradisional, tembikar. Okey. Bahan yang paling penting dalam proses pembuatan seramik tradisional ialah tanah liat. Ya, of course. Untuk tembikar memang specifically ke? Tu bahasa apa tu? Dia menghususkan menghususkan tanah liat. Bahannya mesti tanah liat dan air lah. Air ini untuk kita bentuk tanah liat.
Okey, seni serami tradisional digunakan untuk kegunaan harian, kebudayaan. Contoh seni serami tradisional seperti labu sayung, tembikar terenang, tembikar mambung. Okey, kita tengok rupa yang ada kat sini, rupa bentuk. Okey, tembikar mambung. Unik sikit kita tengok daripada Kelantan ni. Macam mana kamu nak ingat bentuk tembikar mambung ni daripada Kelantan ni? Cikgu suka bayangkan ni, dia macam tangan yang sedang cekak pinggang kan. Macam tu kan. Macam mak marah Okey. Kamu kan sebut suka apa perkataan mak kan. Okey, mak dia nama apa? Mambung. Macam tu lah. Ni cara ingat bukannya cerita sebenar. Okey, ni cara nak ingat bentuk-bentuk macam ni. Okey, labu sayung. Ni labu sayung ni kita selalu tengoklah dekat kalau kita pi negeri Perak, kita di Kuala Kangsar kan, kita dapat tengok ni apa? Pembuatan labu sayung. Labu sayung ni asalnya tak payah nak ingat sangat sebab labu sayung ni dah famous dah kan. Melainkan kamu ni memang duduk dalam tempurung tak tahu apa-apa kan. Jadi kamu tak apa-apa kenal. Tapi tak apa, alhamdulillah dalam seni kita belajar balik, kenal balik labu sayung daripada Perak dan tembikar terenang. Terenang macam ni pula bentuk dia. Terenang. Okey, macam mana nak ingat ni? Cikgu nampak macam ada huruf T je kat sini kan. Ni kepala dia, ni badan T tu lah. Okey, kalau cikgu boleh lukis, kejap cikgu nak lukis. Okey. T. Ni cara nak ingat ni cara cikgu ingat. Cikgu suka ingat yang unik-unik sikit. Tembikar terenang. Labu sayung. Labu sayung ni macam mana kalau cikgu nak bagi panduan kat kamu lah. Kalau cikgu dah boleh ingat dah sebab benda ni selalu cikgu tengok di rumah-rumah orang-orang dululah. Memang ada. Okey, kalau nak ingat apa ni? S sayung kat sini. Mambung ni mak-mak tu lah. Mak tu nama dia mambung. Okey. Mak-mak. Macam tu. Ya, cikgu lukis sikit mak-mak. Ayo. Okey. Okey. So, sambil-sambil kita belajar kan, kita cuba mengenal dan cuba memahami dan ingatlah istilah-istilah ni. Okey. Okey, kita terus pada seni kontemporer, seni seramik kontemporari. Ini jenis yang kedua, seni seramik selepas tradisional, iaitu seni seramik kontemporari. Okey, kontemporari. Istilah kontemporari ni macam semasa kita kaitkan dengan perkara-perkara seni semasa lah. Gabungan bahan seramik dengan pelbagai bahan lain seperti logam. Ini telah ada inovasi sikit. Logam perak, rotan, tali dan kayu. Kita combine-combinekan bahan lah. Pelbagaikan bahan. Seramik jenis ini merangkumi barang perhiasan diri. Ini contoh-contoh lah yang ada. Barang perhiasan diri, perhiasan rumah dan pejabat. Cara penyediaan tanah liat menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar. Yang ni mesin pemutar. Dia pusing tu. Kalau nanti mau nak tengok, nanti cikgu tunjukkan video. Mesin pengisar tanah. Ini dah moden sikit dulu tak ada mesin. Sekarang dah ada mesin yang dijana oleh elektrik lah. Manakala tanur. Apa itu tanur? Tanur. Okey, kalau rujuk kamu punya buku teks dekat page yang apa tu? Page belakang tu, glosari. Okey, kita tengok tanur Tanur. Okey, tanur ini tanur. Cikgu jumpa ni kat sini. Tanur. Tanur ialah dapur untuk membakar dan mengering seramik. Tanur tu nama bagi dapur untuk membakar tadilah, membakar seramik. Dapur tu kita tak sebut dapur, kita sebut tanur. Okey, boleh faham? Okey. Tanur gas atau elektrik digunakan untuk proses pembakaran. Reka bentuknya juga lebih moden dan pelbagai. Kebanyakan hasil seramik bergerlis. Bergerlis ni dalam istilah lain berkilat. Kalau kita tengok kat sini pun sama. Bergerlis. Bukan dia imbuhan. Dia memang istilah dia bergerlis.
Okey, sepuh yang digunakan untuk menjadikan sebuah seramik berkilat. Kamu ingat macam ni lah. Sepuh tu kilat lah. Kita proses bagi kilat tu. Okey. Ada benda-benda bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk mengilatkan dia. Istilah kilat tu kita sebut bergerlis. Proses mengilat tu kita panggil sepuh. Okey. Alright. Okey, kita tengok contoh Ini cikgu tak pasti tapi kalau gambar ni menurut contoh seni kontemporari ni adalah tembikar, bahan seramik tadilah. Okey, yang hasil dia boleh jadi macam ria pula pokok bukan pokok, buah kelapa, buah nyok. Kemudian beg, okey. Ni kasut sekolah. Okey. Semakin pelik tapi kalau ada di buku ni takkanlah buku ni nak ajar benda yang tipu kan. Okey, kasut ni pun dibuat pada inilah bahan-bahan seramik. Okey, kita tengok kat sini. Okey, teknik seni seramik pula. Tadi kita dah belajar. Okey, jenis seramik. So, teknik pula. Okey, ada berapa teknik? Okey, kita baca dulu. Teknik pembentukan seni seramik terbagi kepada dua, iaitu bahagian binaan tangan dan juga acuan. Kalau ikut dua, tapi sebenarnya nanti pecah dia banyak lagi. Okey, terdapat 4 teknik binaan tangan yang utama, iaitu teknik picit, teknik lingkaran, teknik kepingan dan teknik lempar alin. Kesian alin, kena lempar. Okey. Kan lempar alin ni bukan lempar orang kita lempar alin ni lempar seramik tu lah. Okey. Teknik-teknik binaan tangan memerlukan tanah liat diuli terlebih dahulu hingga menjadi dough yang padat. Dough ni kamu tahu kan orang selalu buat roti, buat apa tu? Nak buat roti pizza kan. Kita kena buat dough dia dulu. Dough tu dia punya ketolan tu. Itu dipanggil dough. Dalam istilah seni seramik pun ada dough juga. Dough diuli untuk mengeluarkan okey, cikgu ambil highlighter tadi dough. Okey, diuli mengeluarkan angin. Kita uli dia, kita uli picit sampai angin dia keluar. Kenapa kena buang angin tu? Sebab apa tu, kita nak bagi tak ada nanti bila kita bakar tu dia ada rongga-rongga yang akan menyebabkan seramik kita mudah pecah lah. Okey, supaya tidak mudah pecah apabila dibakar. Okey. Kita tengok teknik yang pertama ni, teknik acuan. Okey, kalau teknik acuan ni, okey, cikgu ada ambil video acuan kat sini ke atas cikgu. Ini acuan. Okey, kita tengok sikit. Saya beritahu dulu. Okey, acuan ni dituangnya bancuhan tanah liat tadi dengan air semua dituang dalam acuan yang dicipta lah. Acuan ni akan kita boleh cipta dia sebenarnya. Nanti ada kamu belajar di universiti, kamu ada proses buat acuan yang lebih baik lah. Yang ni kita nak mengenal dulu macam mana teknik acuan. So dalam bekas ni nampak tu, itu acuan telah tanah liat tadi telah dituang, lepas tu telah dibuang semua lebihan-lebihan air tanah liat tadi, bancuhan tanah liat tadi. Okey, kemudian dia nak buka lah. Kalau kita buat acuan, kita kena acuan untuk seramik ni dia boleh dibuka macam tu, buka dengan getah dia. Kemudian kita tengok apakah hasil seramik tu. Apakah bentuk seramik tu? Anak kucing ataupun kucing lah. Tada. Ini adalah acuan menghasilkan seramik bentuk kucing. Okey. Boleh faham Okay, kita tengok pula teknik yang kedua. Kita pergi yang ni lah, teknik picit. Picitan Okey, kita tengok teknik picit. Yang ni gambar ni ada juga. Okey, picit. Cikgu ada ambil video picit. Macam mana picit-picit. Okey, kita tengok kat sini. Ni daripada tu dough yang dipegang tu. Okey.
Okey. Dia mula memicit untuk dapatkan bentuk lah. Picit. Ni cikgu tengok dia picit daripada nak dapat lubang yang tengah dulu lah. Tapi bukan berlubang lah, nak dapat bentuk tu lah. Kalau tak salah ni nak hasilkan mangkuk lah. Tu mula picit. Kemudian cikgu cepatkan sikit. Okey, picit. Nampak? Dia punya lubang pasu ataupun lubang mangkuk tadi semakin besar. Tapi menggunakan teknik picitan. Okey. Boleh faham? Okey, teknik lempar alin. Yang ni juga kata lempar alin ni kan. Dia lempar dough tadi atas tempat mesin lempar tu. Mesin pusing. Dia berpusing. Mesin. Okey. Kemudian mesin tu berpusing. Kita mula membentuk dengan jari kita lah. Jari kita main kan. Bentuk. Okey. Kita tengok dekat sini ada. Ini ya. Tengok kat sini. Tengok dia lempar lah. Pom. Itu. Supaya dia kalau boleh dia melekat dekat sini. Supaya nanti bila mesin tu pusing. Kita nak bentuk tu tak tercabut lah. Okey. Sekejap lagi. Dia nak pusing. Cikgu suka tengok dia akan pusing tu. Tapi ni kemahiran ni kita kena belajar lah. Celup tangan dulu dalam air. Supaya dia lebih lembut. Okey. Kemudian dia nak membentuk lah. Membentuk seramik tersebut. Okey. Nampak? Daripada dough tadi mula dibentuk lah. Ini teknik lempar alin. Okey. Kalau tengok bahasa Inggeris pun memang dia panggil throwing, ceramic throwing teknik. Kita memang throwing istilah dia, lempar. Okey, ni tengah bentuk. Kita tengok bentuk apa yang jadi nanti. Tengok dia naikkan atas, dia turun bawah. Cikgu cepatkan sikit lah. Tu je. Okey. Tak apa, kamu boleh tengok lagi di saluran YouTube ni, kamu boleh type lah. Throwing ceramic. Alright. Kemudian kita berkenalan lagi dengan teknik seterusnya, iaitu teknik kepingan. Kepingan. Ataupun kalau bahasa Inggeris slab lah. Slab. Kita buat skeping-skeping. Okey. Macam ni ya. Kita bentukkan karya seramik kita tu dengan skeping-skeping. Itu semua tu telah dibentuk macam ikut bentuk kepingan yang kita nak designkan tu. Kemudian tu telah digam dengan tanah liat tu jugalah. Tapi macam tu. Cuma dia goris-goris. Apa orang kata, buat X tu dekat tempat nak tampal lah. Ini dia nak bagi kukuh lagi, dia tambah lagi lah dia punya lebihan tu di kawasan ni lah. Okey, supaya lebih kukuh dia punya tampalan nanti. Okey, kita tengok apa hasil tu. Kalau cikgu boleh cepatkan sikit. Situ lah, nampak macam tu lah. Nanti akan tampal dinding yang terakhir. Okey, kemudian teknik yang seterusnya lah teknik ini lempar alin tadi. Okey. Teknik lingkaran. Lingkaran ni kita tengok video lingkaran. Okey. Yang inilah. Video 2 termin craft dengan teknik lingkaran. Okey, ini ya lingkaran ni. Kalau kamu ingat kita selalu guna apa ni? Semua seramik ni sebenarnya kita dah biasa main dengan apa tu? Platisin kan, platisin okey. Ataupun kalau kamu apa tu anak-anak kayangan tu kamu beli apa tu Play-Doh, macam tu lah. Ikutlah. Tapi sekarang cikgu tengok di kedai RM2 pun dah ada platisin yang murah lah. Okey. Okey, nampak tu teknik lingkaran. Kita letak selapis, kita gulung bagi panjang tu. Lepas tu kita letak selapis, kita letak bertingkat-tingkat. Selapis. Lepas tu gulung lagi. Kita tengok. Cikgu nak tunjuk kamu bertingkat yang kedua pula. Okey. Lepas tu tingkat yang kedua sekejap. Ni tingkat yang pertama lagi. Okey, dia nak letak tingkat yang kedua. Lepas kita gulung tu. Tu nampak? Tu kita panggil teknik ni dipanggil lingkaran lah. Nanti baru kita akan
tinggikan dan kita akan cuba pastikan lingkaran ni kukuh lah. Kita kita gamkan dengan tanah liat juga. Okey, boleh faham? InsyaAllah boleh faham. Mudah kan nak faham? Dengan video ni kita mudah nak faham sikit. Okey, kita tengok fungsi seramik. Peredaran zaman menyaksikan idea seni seramik yang terhasil boleh disesuaikan mengikut keperluan semasa. Seni seramik daripada tanah liat bukan sahaja mempunyai nilai estetik yang seni yang tinggi, malah menjadi warisan lah. Okey, fungsinya jadi warisan seni yang unik dan nilai estetik. Nilai estetik ni mampu menjana ekonomi. Okey. So fungsi dia kita kalau boleh kita nak jadikan dia warisan, kita nak jana ekonomi. Ada dari segi fungsi ada 3 yang untuk hiasan dan peralatan domestik. Okey, kita nak guna ni macam cawan, teko, jak dan sebagainya ni. Kita boleh menghasilkan dengan menggunakan tanah liat tadi ataupun bahan-bahan seramik. Okey, kita tengok ni hiasan lah. Okey, pemberat kertas kan. Tak bagi kertas terbang. Okey, aksesori, rantai. Okey, anting-anting. Okey, upacara keagamaan. Ini kita tempat letak apa tu? Macam kemian ke dan sebagainya lah. Ini pelita. Alright. Nampak? So kita tengok juga dari segi kebudayaan ni ikut bangsa. Kalau di etnik Sarawak pasu dia macam ni kan. Kita panggil apa ni? Ada nama dia ni. Kalau kita tanya orang Sarawak, kita akan tahulah nama pasu ni apa dia. Dia ada nama-nama khusus dia. Okay, ada fungsi-fungsi dia. Kalau cikgu kat Sabah tu, cikgu tengok kan di Museum Sabah tu, macam-macam jenis pasu ada. Okey, seramik kaum India. Macam ni ya. Lebih tertumpu kepada penghasilan bentuk fungsi untuk memasak lah, tembikar untuk memasak. Okey. Dan seramik kaum Cina, ada putih, ada biru ni kan. Hiasan naga melambangkan kekuatan. Nampak ada motif naga ni. Okey, merupakan perhiasan. Ada banyak lagi lah fungsi-fungsinya. Ini kita cuma berkenalan dengan apa tu? Kebudayaan. Setiap seramik tu membawa kebudayaan kaum masing-masing lah. Okey. Okey, so ini yang ini kamu punya eksplorasi dan kita akan pergi kepada dah habis dah ni. Ini projek ni kita akan buat insya-Allah nanti. Okey. Yang rumusannya apa yang kamu belajar hari ni ialah dalam seni seramik kamu belajar tentang prinsip asas, okey. Kamu belajar tentang jenis seni seramik ada 2, tradisional dan contemporary. Teknik ada berapa? Ada 5 teknik. Teknik picit, teknik acuan, teknik lingkaran, teknik kepingan dan teknik lempak alin. Dan fungsi, hiasan, aksesori dan upacara kebudayaan dan keagamaan. Okey, sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Jangan lupa jawab soalan yang telah cikgu bekalkan bersama dengan link ini. Apa-apa yang kamu nak komen, boleh komen dalam ruangan komen di bawah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.